Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat merati Allah, Alhamdulillah kita meneruskan kajian Fiqhul Qulub kita pada minggu ini. Dan kita bermula agak lambat sedikit 8 suku sebabkan Maghrib dekat Masjid Negara tu pun mula 8.40. Jadi habisnya lebih kurang 7.55. Jadi ke sini pumpang-pumpang, kita mula lewat sikit. Baik, kita teruskan dan Alhamdulillah kita sampai ke muka surat apa? Muka surat 71. Muka surat 71. Fiqhul Qulub ini dia sebenarnya fiqh berkenaan dengan hati. Dia taklah, maksudnya kita telah pun mencapai satu kedudukan dalam martabat hati kita, kemudian kita berhenti. Tazkiyah hati ataupun pembersihan hati, jantung hati lah kita sebut, dia sama seperti mana kita membersihkan kereta. Dia tak adanya kita beli kereta sekali kemudian kita basuh sekali. Kita gilap pun berkali-kali untuk menampakkan kereta itu cantik dan juga indah. Begitu jugalah hati. Dia tak ada sampai satu makam, kita dah tak buat silap, kita tak ada ralat ataupun kita tak buat maksiat. Pastinya ada sedikit sebanyak. Cuma beza kita dengan orang soleh ini kesedarannya cepat, taubatnya itu segera, dan kesilapan yang mereka lakukan kalau nak dibandingkan kita ini yang mungkin baru nak mengikuti jejak langkah mereka itu tak sepadan. Jadi itu sebab Fiqhul Qulub ini dia sentiasa perlu diulang dan ulang dan ulang. Walaupun kita tahu bahawa hasad dengki, penyakit nifak, ujub, takabur, kita tahu benda tersebut salah. Tetapi kita masih lagi memerlukan orang untuk membetulkan hati kita. Dan sebenarnya di antara benda yang susah untuk kita perbetulkan diri kita sendiri adalah apabila hati kita itu tertutup, kita susah untuk menerima nasihat dan juga pandangan orang lain. Jadi kita semestinya nakkan diri kita itu untuk pergi membersihkan diri sendiri. Baik, Alhamdulillah kita sampai ke penyakit yang M, nifaq. Muka surat 71. Syukran. Baik, nifaq meresap masuk ke dalam hati sesetengah orang beriman. Nifaq ini maksudnya berpura-pura secara literal. Maksudnya adalah berpura-pura secara literal. Nifaq dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Satu nifaq i'tiqadi, satu lagi nifaq secara perbuatan. Nifaq i'tiqadi maksudnya dia berpura-pura menunjukkan bahawa dia itu orang soleh ataupun dia itu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Tapi sebenarnya dalam jiwa dia ataupun jantung hati dia, dia sama sekali tidak beriman. Waliyazubillah, ini merupakan yang paling buruk sekali di kalangan orang yang melakukan nifaq. Yang kedua adalah nifaq dari sudut perbuatan. Nifaq dari sudut perbuatan. Orang Muslim sesekali tidak akan terjebak, ataupun kalau dia itu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dia sesekali tidak akan terjebak nifaq dari sudut i'tiqad. Tetapi seorang Muslim ataupun mukmin, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya dan segala rukun iman yang lain, dia boleh melakukan kemaksiatan nifaq dari sudut amalan. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah kenifakan dari sudut amalan. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh Prof. Basri, hafizahullah, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq thalathun.
tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bukan nifak dari sudut i'tiqad, tapi nifak dari sudut perbuatan amalan. Idza haddatha kadzaba. Sekiranya dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia buat satu-satu janji, dia akhlafa. Dia sendiri tidak menunaikan janji ataupun kita sebut sebagai mungkir janji. Wa idza tumina khana. Dan sekiranya dia diberikan amanah, dia khianat. Ini merupakan perbuatan maksiat yang Nabi SAW golongkan. Kalau ada pada seorang Muslim, itu petanda dia itu munafik. Cakap-cakapnya tak boleh dipercaya. Kalau dia berjanji, berjanjinya tak boleh dipercaya. Dan kalau dia diberikan khianat, kalau dia diberikan amanah, dia akan khianat. Apa persamaan 3 benda ini orang munafik? Kita tak boleh percaya kat dia. Kita tak boleh percaya dekat dia. Seperti mana orang munafik. Dia kata, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Saya buat begitu, saya pergi solat. Tak boleh percaya. Jadi, bila kita sebut nifak merupakan penyakit hati, dan Nabi SAW tunjukkan di antara kemaksiatan yang membawa kepada kenifakan, maksudnya kalau dia buat, orang tak akan percaya kat dia lagi, adalah 3 perkara ini. Dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW menyebutkan, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Barang siapa yang berada pada dirinya ini, kana munafikan khalisan, dia itu menjadi orang munafik yang khalis, yang pure munafik. Wa man kanat fi khaslatun minhun kanat fi khaslatun minan nifaq. Dan setiap kali ciri ini ada pada satu orang, maka bertambah juga ciri kemunafikannya. Hatta yada'aha, sehinggalah dia meninggalkannya. Kalau kita nak bandingkan di antara yang ke atas dan juga hadis yang kat bawah, ada penambahan di penghujung hadis tersebut. Wa idza khasama fajara. Nabi SAW dalam riwayat yang kedua ini tambah satu lagi ciri, iaitu kalau dia bergaduh berlebih-lebihan. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bergaduh, berselisih dengan saudaranya, dia berlebih-lebihan. Dia sumpah serana. Dia cerca, dia maki. Benda yang tak patut dia marah pun dia marah. Maka itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Sekali lagi, munafik itu ada 2, kepercayaan, dan juga ini yang paling buruk sekali di antara kedua munafikan, dan juga dari sudut amalan. Kalau kita tak nak orang tak percaya kat kita, seperti mana orang munafik, orang beriman tak akan percaya dengan orang munafik, maka jauhilah 4 perkara ini yang kita sebutkan tadi. Baik, berikutnya. Penyakit yang berikutnya adalah melakukan amalan tanpa ilmu. Melakukan amalan tanpa ilmu. Memperkatakan tentang agama Allah tanpa berdasarkan ilmu berarti melakukan pendustaan terhadap Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengharuskan kepada seseorang mereka cipta sesuatu di atas namanya, ataupun kita sebut sebagai penunggang agama. Menggunakan agama untuk kepentingan dirinya. Bukan maksudnya orang yang beragama tidak boleh terlibat dengan dunia. Orang beragama, katalah ustaz, dia boleh tak berniaga? Ustaz boleh berniaga. Ustaz boleh tak buat sesuatu, pergi bercuti dalam bab-bab dunia ni, dia enjoy dalam bab dunia, tadi apa, badminton dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang dilarang, menunggang agama ini maksudnya apa? Menggunakan agama untuk kepentingan dirinya untuk mendapatkan habuan dunia. Ini yang kita sebut sebagai penunggang agama. Dan di antara taktik penunggang agama adalah memperkatakan sesuatu tanpa ilmu dengan berhujahkan Allah dan juga Rasulnya. Dia kata ini merupakan sunnah, ini merupakan kalau buat benda ni, ini dapat sekian. Maka ini merupakan suatu penyakit yang berada pada jiwa orang yang berpenyakit. Sehubungan dengan itu, Islam tidak membenarkan seseorang yang tidak mahir dalam suatu bidang, apatah lagi ilmu agama cuba berbicara tentangnya. Kalau kita sakit gigi, boleh tak kita pergi jumpa doktor tulang? Awak doktor kan? Boleh tak awak rawat gigi saya? Tak, kita mesti akan jumpa doktor
Doktor gigi. Kalau kita nak cari peguam, agak-agak peguam mana yang kita nak cari? Mestilah peguam yang boleh menyelesaikan masalah kita. Peguam yang mahir, katalah kita ada masalah rumah tangga, maka kita cari peguam yang mahir masalah rumah tangga. Tapi kenapa benda ini tidak diamalkan dalam bab agama? Mungkin satu orang ustaz itu mahir dalam bab akidah, tapi dia kurang dalam bab muamalat. Apakah ini tak terjadi? Ini terjadi. Tak semualah orang boleh kata saya tahu semua benda. Mustahil. Dia mungkin tahu secara surface, secara umum permasalahan tersebut, tapi secara mendalam tak. Jadi kita ini, hatta kalau orang tanya saya sekalipun, kalau kita tak tahu, kita jawab wallahu alam, kita tak tahu. Dan benda itu tidaklah melekehkan orang yang ditanya. Jadi melakukan tanpa ini, ilmu ini merupakan suatu celaan. Kita berfatwa, kita mencakap sesuatu tentang agama Allah, kita tak tahu. Kita memang digalakkan untuk berdakwah, tetapi berdakwah atas dasar apa yang kita tahu. Apa yang kita tak tahu, kita senyapkan. Ataupun kita kata, saya tak tahu, tolong tanya kepada orang lain. Baik, ini tidak bertujuan memastikan ilmu-ilmu agama hanya dimonopoli oleh satu kelompok manusia yang bergelar ulama saja. Tak. Bila kita sebut melakukan suatu amalan tanpa ini merupakan suatu benda yang tercela, merupakan suatu penyakit, tidaklah bermaksud hanya golongan para ulama ataupun asatizah sahaja yang layak untuk berbicara tentang agama. Semua orang boleh berbicara tentang agama sekiranya dia berkelayakan. Tak mesti ustaz. Katalah dia belajar bertahun-tahun akidah, 4-5 tahun. Boleh tak dia bercakap mengenai akidah apa yang dia tahu? Boleh, tak ada masalah. Tapi sekali lagi dasarnya adalah bercakap mestilah dengan hujah dan juga bukti serta pengetahuan. Dan kita ada pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kosong tidak boleh memberikan apa-apa. Dia nak tarbiyah ke orang, tapi dia sendiri tak ada ilmu tentang tarbiyah. Boleh tak dia tarbiyah? Tak boleh. Orang nak mengajarkan tentang motor, katalah saya nak mengajar, siapa sahabat kita kat sini, mungkin Syahir kot. Saya pun tak tahu tentang motor, dia lebih alim daripada saya. Macam mana saya nak bicara tentang motor? Jadi begitu. Kita menghormati pengkhususan orang dalam bab ini, dalam bab agama. Tidaklah semestinya kita katakan hanya golongan para ulama ataupun asatidz saja yang layak berbicara tentang agama. Tak. Tetapi semua orang yang berkelayakan ataupun mendalami ilmu tersebut, dia boleh berbicara dengan kadar yang dia tahu. Baik. Pada muka surat 73, penulis menyebutkan, dalam kehidupan serba moden hari ini, dunia mengiktiraf kepakaran seseorang dalam suatu bidang ilmu dan merujuk kepadanya di dalam suatu isu yang berkaitan dengannya, dan tidak menyerahkannya kepada orang yang bukan pakarnya. Kedudukannya sama sahaja dengan senjata api yang tidak dibenarkan penggunaannya, kecuali kepada orang yang terlatih sahaja seperti polis, tentera dan lain-lain. Semua ahli masyarakat tahu orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang mahir dalam menggunakan senjata api, dan tidak ada seseorang pun yang mengatakan golongan tersebut cuba memonopoli penggunaan senjata api. Jadi penulis berikan contoh polis. Polis dia ada kepakaran untuk menggunakan senjata api, tapi tak ada orang kata polis memonopoli senjata api. Sama juga dengan asatidz dan juga para ulama. Mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukan mereka disebabkan pengetahuan mereka dan juga takwa mereka. Tapi dalam masa yang sama, orang lain juga boleh mengamalkan agama, berbicara tentang agama dengan kadar yang dia tahu. Jadi begitu. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-43, Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu zikri maksudnya adalah orang yang berkelayakan. Kalau sekiranya kamu tak tahu. Kalau ada sakit, jangan pergi jumpa ustaz. Pergi jumpa dengan orang yang selayaknya. Siapa? Doktor. Kalau ada masalah undang-undang, mungkin kalau dari sudut hukum syaraknya, ya, ustaz boleh memberikan. Hatta banyak orang bertanya tentang hukum syarak berkaitan dengan undang-undang perkahwinan. Ini isu yang mungkin agak sensitif. Sebab kalam ustaz
dia tak terpakai untuk orang yang bertanya. Boleh faham? Kalam Ustaz tak terpakai untuk orang yang bertanya. Sebab setiap negeri itu dia ada undang-undang. Dan undang-undang termaktub dan orang yang berada pada negeri tersebut kena ikut undang-undang. Mungkin fatwa ustaz itu bercanggahan ataupun ada perkataan para ulama, tetapi perkataan para ulama itu tidak dipilih oleh undang-undang negeri tersebut. Maka yang terpakai adalah undang-undang negeri. Sekali lagi kita sebutkan, ini bukan maksudnya bertujuan untuk memonopoli, tetapi untuk kita letakkan ahlinya kepada kedudukan yang sepatutnya. Baik. Penyakit berikutnya. Suka menangguhkan amalan. Suka menangguhkan amalan. Ini penyakit mungkin kebanyakan orang. Rentetan daripada sikap malas, ataupun dia tengok benda tersebut susah nak buat, dia kata tak apa, nantilah. Menangguh-nangguh. Baik, Nabi SAW banyak hadis sebut tentang penangguhan amal ini. Saya cuma sebut satu. Nabi kata apa? Badiru bil a'mali sab'an. Pernah dengar hadis ni kan? Hendaklah kamu badiru, bersegera melakukan amal sebelum sab'an. Sebelum 7 perkara ini datang. Nabi kata apa? Hal tanzuruna illa. Apakah kamu nak tangguh sampai fakran munsiyah? Apa maksud fakran munsiyah? Fakir yang melupakan. Apa maksud fakir yang melupakan? Orang fakir ini biasanya apa yang berada dalam kepala dia? Orang fakir biasanya apa yang berada dalam kepala dia? Nak beri nafkah dekat anak-anak, apa nak makan esok. Jadi Nabi SAW kata, apakah kamu nak menunggu kamu menjadi fakir? Sehingga kan kefakiran itu menyebabkan kamu lupa untuk beramal. Sebab apa? Sibuk untuk mencari rezeki. Nabi kata, badiru bil a'mali sab'an. Apakah kamu nak menunggu sehingga kamu menjadi fakir dan kamu lalai, leka? Leka sebab apa? Sibuk mencari rezeki. Ada orang sebut kat saya, ini bukan nak bagi tahu jangan berniaga ataupun jangan makan gaji. Makan gaji ke berniaga, kedua-dua ini merupakan pekerjaan yang memerlukan kudrat. Jangan kita menghina salah satu pekerjaan kepada pekerjaan lain. Asal benda itu halal, boleh. Cuma nak jadikan contoh saja. Ada orang kata saya ni berniaga supaya apa? Supaya saya ada masa dengan anak pinak. Betul tak? Betul, hujah tersebut kita terima. Tapi kadang-kadang peniaga disebabkan aktiviti berniaga ni itu 24 jam. Kadang orang lambat reply dah berikan apa? 1 bintang kan dekat apa? Shopee ataupun Lazada. Lambat reply sikit, servis tak bagus, bagi negatif. Jadi dia terpaksa buka telefon 24 jam. Sehingga kan apa? Sehingga kan orang yang berniaga itulah kadang-kala tidak mempunyai masa untuk keluarga. Sekali lagi, ini bukan untuk mencela peniaga, tapi nak bagi tahu, kadang-kadang rezeki itu menyebabkan kita munsiah, kita terlupa. Solatnya tiba-tiba jadi lambat. Kadang-kadang orang kata, saya ni sakit, mailah datang ziarah. Oh, dia kata, saya sibuk nak menguruskan saya punya bisnes, tak ada masa untuk ziarah. Macam-macam lagi dah. Baik, itu yang pertama, fakran munsiyah. Kefakiran yang menyebabkan orang lupa. Au ghinan mudghiyah. Ataupun kamu kaya menyebabkan kamu berlebih-lebihan. Kaya jadi berlebih-lebihan. Kaya duit banyak sangat. Shopping sakan, bercuti ke luar negara, dan bercuti tak salah. Ini saya sebut sekali, banyak benda yang saya sebut ni taklah salah. Tapi kita nak bagi tahu benda-benda ini kadang-kadang menyebabkan orang lalai. Duit banyak sangat. Sampaikan nak makan roti canai pun safar naik kapal terbang. Pernah jumpa tu orang macam tu? Nak makan roti canai kena musafir. Kata roti canai dekat Perak, dia kata sedap. Sanggup ni bawa motor ni, pagi lepas subuh pecut ke sana. Ghinan mudghiyah, maksudnya dia kaya menyebabkan dia jadi tagha, berlebih-lebih. Baik. Kalau kita berhenti dulu kat 2 contoh yang Nabi SAW bagi ni kan. Apakah kaya? Kalau kita jadi kaya salah, miskin pun salah.
Sebelum kita sambung lah. Betul tak? Kaya salah, miskin pun salah. Jadi apa maksudnya ni? Beramal lah tak kira status kita. Peruntukan masa untuk beramal, peruntukan masa untuk menghadiri majlis ilmu, peruntukan masa untuk beramal soleh, peruntukan masa untuk kita buat kerja kebaikan. Kalau kita tengok ni, fakir salah, kaya pun salah. Bukan fakir tu salah, bukan kaya tu salah, tetapi orang kata tak apalah, tunggulah aku kaya. Benda tersebut sekali-kali akan menyebabkan dia bertambah lalai. Tunggulah aku tak sibuk, lagi lalai. Memang kita ini kena peruntukan masa kita 24 jam. Kita sebut apa? 24/7 24 jam 7 hari seminggu. Memang kita kena reserve masa untuk itu. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung. Apakah kamu nak tunggu au maradan mafsada? Apa maksud maradan mafsada? Kamu nak tunggu sakit sampai kamu menyebabkan diri kamu itu rosak. Mafsad ni maksudnya apa? Sakit sampai tak boleh nak buat amal. Alah, dia kata, tunggulah. Apakah kamu nak tunggu sampai kamu sakit? Baru kamu Allah Ta'ala berikan kesedaran untuk beramal, buat kebajikan. Ataupun haraman mufannad, ataupun tunggu tua. Alah, muda lagi, tenaga banyak, tak apa tunggu tua nanti pergi masjid. Benda tersebut tak. Orang yang kebiasaannya masih muda, tak ada niat untuk menjadi bagus dan juga usaha untuk menjadi bagus. Tua pun sama sahaja. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia hidayah untuk berubah. Au matan mujhiza, ataupun kamu nak tunggu sampai kamu mautan ni apa? Bahasa kasarnya pemampus meninggal dunia, yang mana benda tersebut datang bila-bila, tersedia. Dan Nabi SAW yang menariknya, Nabi kata apa? Ataupun kamu nak tunggu Dajjal. Ada tak orang tunggu Dajjal? Nabi kata ada orang mungkin tunggu Dajjal. Au Dajjal fasyarra ghaib yuntazar. Ataupun kamu nak tunggu Dajjal baru kamu nak beramal. Nabi kata, oh benda ni dah mula nak kiamat. Kita nak beramal. Nabi kata jangan tunggu. Apakah kamu, Nabi kata, kamu nak tunggu Dajjal? Itu merupakan seburuk-buruk perkara gaib yang kamu tunggu. Dan di penghujung hadis tersebut, Nabi SAW kata apa? Awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Ataupun kamu nak tunggu sampai kiamat. Itu sebab penulis menukilkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat 73 ini. Allah Taala kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ini merupakan penyesalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan ketika mana manusia berada di akhirat. Allah Taala kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu berinfak, membelanjakan harta sebahagiannya. Allah Taala tak kata seluruhnya. Allah Taala kata apa? Mimma razaqnakum, sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala-galanya kepada kita. Dan Allah Taala kata infakkan sebahagiannya. Sebahagian para ulama tafsir, di antaranya adalah Syekh As-Sa'di, katanya infak kat sini boleh jadi infak yang wajibat. Infak wajibat. Ini lebih perlu untuk kita segerakan. Infak wajibat contohnya apa? Nafkah untuk isteri, nafkah untuk anak-anak. Kalau dia ada hamba, nafkah untuk hamba. Kalau dia ada kafarah yang dia perlu bayar, kena segera dibayar. Ataupun infak yang mubahat, infak yang sunnah. Orang minta beri sumbangan, kita berikan sumbangan. Orang minta duit sedikit untuk buat masjid, kita berikan sedikit. Bak kata orang, RM10 yang kita keluarkan tak menyebabkan kita miskin pun. Hatta walaupun 100 kita keluarkan, 100 itu tak menyebabkan kita miskin, kecuali kita memang dalam keadaan fakir ataupun miskin. Fakir miskin tu cerita lain lah, dia yang patut diberikan infak. Tapi orang yang ada lah, maksudnya pekerjaan dia itu ada, bulan-bulan dapat, dia keluarkan 100, yang mungkin 100 tu duit kopi saja kan.
duit kopi. Duit kopi sehari apa? Kopi-kopi yang ni. Kopi-kopi apa? Apa benda ni? Hipster kopi-kopi hipster. Sekali minum RM10. 10 hari 100. Dia tak miskin pun. Jadi apalah salahnya? Dia berikan sedikit. 100 pun tak menyebabkan orang miskin. Kalau dia asalnya tak miskin. Allah Ta'ala kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu belanjakan harta kamu sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kamu kematian. Dan Allah Ta'ala nukilkan fayaqula rabbi laula akhartani. Orang yang berada dekat kiamat kelak. Sebenarnya ayat ini menarik untuk dibahaskan. Kenapa banyak-banyak amalan soleh? Banyak-banyak amalan soleh. Ada apa? Zakat. Ada apa? Ada puasa. Ada qiyamul lail. Ada jihad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mai ini pilih apa? Pilih infak. Pilih sedekah. Ayat ini menunjukkan kebesaran pahala orang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Orang ini kata apa? Laula akhartani, ya Allah, alangkah bagusnya sekiranya engkau dapat melewatkan sedikit kematianku. Ila ajalin qarib, sikit aja, nak hidup kat dunia sikit aja. Supaya apa? Supaya boleh kembali ke dunia dan kata ini infak ni, ini harta aku infakkan jalan Allah Ta'ala. Fa asaddaq, dan aku bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang saleh. Jadi sedekah merupakan petanda orang itu soleh. Allah Ta'ala kata fa asaddaq, orang ini dia kata aku bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang soleh. Di antara salah satu ciri orang soleh adalah hartanya itu dia belanjakan untuk jalan Allah. Orang tak minta sedekah kita ni hari-hari sebenarnya. Kaum muslimat hari jumpa peminta sedekah. Hari ini ada tak jumpa peminta sedekah? Tak ada kan? Orang tak minta sedekah hari-hari. Kalau ada tu, itu adalah peluang untuk kita melakukan kebaikan. Sedekahlah. Orang yang memerlukan makanan, orang yang memerlukan dakwah, mungkin peralatan dakwah, sedekahkan. Kalau kita potong gaji kita RM10 tiap bulan untuk sedekah, RM10 itu kalau kita buat dengan ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan rezeki kita sebenarnya. Bahkan memadamkan, semua tahu kan, sedekah ini memadamkan murka Allah Ta'ala. RM10. Macam mana? Nak bahaskan bahasa ke apa ni? Minta sedekah. Kalau sedikit peminta sedekah, agak-agak yang dapat kebaikan itu siapa tu? Apa bahasa kita? Tokan panggil tokan. Tokan. Keceti. Maka benda tersebut terpulang kepada hikmah kita. Kalau kita rasakan duit yang kita berikan itu akan menyebabkan benda tersebut menjadi rampant. Contohnya kalau kita bagi, makin berluasa benda tersebut, minta sedekah, dan dia tidak membawa kebaikan kepada si peminta sedekah, tetapi orang yang dapat manfaat, maka kita boleh kata tak ada faedah. Ataupun kita cari jalan lain. Kalaulah orang tersebut betul-betul memerlukan sedekah, kita beri dalam bentuk lain. Katalah dia perlukan baju untuk sekolah ataupun beras untuk dia makan, kita berikan yang sepatutnya. Jadi wallahu alam, benda tersebut ada sebahagian asatizah yang menyebabkan Allah beri ajalah RM5. Dia kata tak menyebabkan kita miskin pun. Ada yang kata tak, kalau kita beri, niscaya benda tersebut akan bertambah berleluasa. Kalau kita timbang di antara mudarat dan juga kebaikannya, mana lebih besar? Kita beri ke tak beri? Mudaratnya adalah benda tersebut tak sampai kepada yang meminta, yang memerlukan. Dapat dekat orang yang suruh orang ini buat sedekah, minta sedekah. Dan benda tersebut makin lama makin syok dia dapat duit. Duit percuma.
Banding dengan kalau kita beri, yang mungkin pada sangkaan kita beri itu akan dapat dekat orang yang memerlukan. Sebab kita beri sedekah itu untuk apa? Supaya orang yang memerlukan itu dapat manfaat daripada sedekah kita. Dan sedekah itu maksud apa? Takrif sedekah. Membelanjakan harta kepada orang yang memerlukan. Dari sudut dia itu statusnya bawah. Itu sebab Nabi SAW tak terima sedekah. Nabi terima hadiah. Jadi agak kalau kita beri itu, dapat manfaat kat dia tu pun tidak. Ada yang mungkin pekerjaannya minta sedekah. Dan tak dapat dekat sindiket, memang dapat kat dia. Itu mungkin kita kata kita beri. Dengan kadarnya kita beri. Tapi kalau kita tahu dengan yakin bahawa yang dapat itu bukan orang yang memerlukan, tapi yang dapat itu adalah tokan, kita panggil yang tokan. Tokan. Dan dia punya mafsadah lebih besar. Mafsadahnya apa? Makin ramai pula agensi peminta sedekah. Maka pada ketika itu, Allahu'alam, kita tak perlu beri. Sebab manfaat sedekah itu tak dapat dekat orang yang sepatutnya dapat. Allahu'alam. Baik, berikutnya. Melakukan amalan secara keterlaluan. Keterlaluan ini dalam bahasanya kita sebut sebagai ghulu dalam bahasa Arab, ghulu. Memang ada larangan Nabi SAW daripada kita ini ghulu. Suatu hari Nabi dalam Hujjatul Wada' minta kepada Abdullah bin Abbas batu untuk lontar jamrah. Batu ni untuk lontar jamrah besar mana? Besar gelas ni, cawan ni? Tak. Besar mana batu? Besar ruas kot, yang besar ruas. Abdullah bin Abbas beri kat Nabi batu besar. Akhirnya Nabi SAW sebut hadis ini. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia. Iyyakum wal ghulu fid din. Janganlah sekali-kali kamu ini ghulu dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Musnahnya golongan-golongan terdahulu sebelum pada kamu disebabkan mereka itu ghulu dalam beragama. Orang yang ghulu dalam beragama ini ada beberapa signifikan dia, ada beberapa rentetan kesan dia. Yang pertama, orang yang ghulu dalam agama ini akan menyebabkan dia ghurur. Ghulu membawa kepada ghurur. Maksud ghurur? Tertipu dengan diri sendiri. Beranggapan bahawa apa yang dia buat itu terbaik. Makin syadid, makin bagus. Sedangkan, kalaulah orang tersebut beramal dengan sunnah Nabi SAW, benda tersebut cukup dan bahkan kita tak mampu nak buat pun. Di antara yang benda yang Nabi SAW, kita ambil bab solat lah. Tak ambil bab lain, bab puasa, bab sedekah kita nanti dulu contohnya. Bab solat. Nabi SAW tak pernah tinggal dua solat. Dalam safar ataupun hadar. Tak safar, dia nak tak bermusafir, dia stay ataupun dia safar. Dua benda yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Yang mungkin kebanyakan kita selalu tinggal, bila kita tazkirah, oh malam ni buat. Apa dia dua benda tersebut? Ini bukan solat fardu Solat apa? Solat witir. Kita katalah kita ambil yang 3 rakaat ni, witir 3 rakaat. Itu pun kadang-kadang orang terlupa. Nak pergi tambah benda yang baru. Yang kedua, solat apa yang Nabi SAW tak pernah tinggal? Solat qabliyah fajar. Kita pun kadang fajar time qomat tu baru kita sampai masjid. Nabi tak tinggal 2 solat dah. Orang nak pergi tambah lagi. Baik, Nabi SAW solat bengkak kaki itu disebabkan apa? Disebabkan lama yang Nabi berdiri dengan 11 rakaat. Ada yang kata 13, ada yang kata sebagai riwayat yang masyhurnya 11, hadis Aisyah tu kan. 13. Pun begitu,
Katalah kita nak mengambil sunnah tersebut, apakah itu adalah ghulu? Tak. Kita boleh pergi ke situ, asalkan benda itu masih dalam syarak. Apakah benda tersebut ghulu? Jawapannya adalah tidak. Dan Nabi SAW sendiri tak pernah meminta sahabat untuk ikut dia solat, kita panggil apa tu? Qiyamul. Ada tak sahabat yang cuba ikut Nabi Qiyamul? Ada. Di antaranya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya siapa? Anas. Dan sebagian riwayat kata apa? Sahabat tu kata apa? Aku nak, seolah nak khianat kat Nabi, aku nak stop dan aku cabut lari. Itu bukan perbuatan ghulu. Itu bergantung kepada zauq kita. Kita nak buat selagi mana benda tersebut dalam syarak, maka kita tak sebut sebagai ghulu. Apa maksud ghulu? Ghulu maksudnya adalah ziyadah, tambahan. Tambahan daripada apa yang agama ajarkan. Tambahan daripada agama, apa yang agama ajarkan, itu kita sebut sebagai ghulu, az-ziyadah. Solat bengkak kaki itu bukanlah ghulu. Nabi berdiri lama. Bahkan sebelum sahabat kita ni tanya, ada orang bertanya, kenapa solat sampai bengkak kaki? Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawapan Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Baik, satu, ghurur, menyebabkan dia itu terpedaya dengan diri sendiri. Jadi bila terpedaya dengan sendiri-sendiri, dia akan rasa ujub. Akulah buat in the best. Orang lain tidak the best. Ghulu ini sebenarnya merupakan bibit-bibit yang terpendam. Akhirnya bentuk satu kumpulan dalam, di antara kumpulan yang terawal wujud, kumpulan sesat yang wujud di era Islam, zaman sahabat dah ada. Siapa dia? Khawarij. Khawarij. Siapa ketua Khawarij? Dalam perang Hunain, Dhul Khuwaisirah. Yang dia tengok Nabi SAW bagi sekian. Akhirnya Dhul Khuwaisirah kata dekat Nabi, "I'dil ya Muhammad." Subhanallah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, tak sebut Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Nabi SAW marah kat dia. Dia kata, kalau aku tak adil, faman? Siapa lagi? Jadi kita faham ghulu ini adalah melampaui batas, luar daripada sesuatu yang disyarakkan oleh Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ghulu akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi bugha, baghi. Maksud bugha, memberontak, dan juga menimbulkan permusuhan. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا." Dalam ayat ini terkandung dua larangan dan satu perintah. Dalam Surah An-Nisa ayat 171, Allah Ta'ala sebut dekat Ahlul Kitab, "Ya Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai Ahlul Kitab, janganlah kamu taghlu, ghulu tadi ni, melampaui batas, fi dinikum, dalam agama kamu. Ini yang Nabi kata apa? Binasa orang terdahulu sebelum kamu disebabkan apa? Disebabkan dia ghulu dalam beragama. Ghulu dalam beragama akan menyebabkan beberapa penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit was-was dan juga syak. Pernah dengar tak orang macam itu?
Tak, ini tak sah lagi, ini tak sah. Sampai dia gosok tangan dia. Kita tengok dia gosok tu. Kalau dia gosok apa, teko Aladin tu, jin pun boleh keluar. Dia akan menyebabkan seseorang itu jadi apa? Syak dan juga was-was dalam beragama. Yang kedua, akan menyebabkan seseorang itu malas nak beragama. Disebabkan dia rasa agama itu memenatkan. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu berlebih-lebih dalam agama kamu. Dua larangan dan sungguh satu perintah. Satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang berdusta atas nama Allah Ta'ala. Berdusta atas Allah Ta'ala. Apa pendustaan yang Ahlul Kitab buat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai zuriat wal-iyaz billah. Isa anak Tuhan. Uzair anak Tuhan. Yahudi sebut. Dan juga Nasrani sebut. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang dalam ayat ini sekali lagi berkata sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Sama ada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sebut pun. Ini Ahlul Kitab pergi sebut. Hukum Allah Ta'ala, Allah tak pernah sebut pun. Dia pergi tambah. Nabi SAW utusan Allah. Agama ini sampai melalui Nabi SAW. Nabi tak pernah sebut pun, dia pergi sebut. Jadi termasuk larangan dalam ayat ini. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Ahlul Kitab untuk menyebutkan perkara-perkara yang hak. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu ilah. Tiada sembahan melainkan Dia yang patut satu-satunya disembah. Dan Nabi SAW dalam muka surat 76, Nabi kata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Halaka ini, kalau dalam bahasa Melayunya, kecelakaan ataupun kebinasaan. Orang yang al-mutanatti'un, orang yang berlebih-lebih. Orang yang berlebih-lebih. Orang yang berlebih-lebih. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Inna ad-dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah sebenarnya. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, kita mengkaji ilmu, agama ini sebenarnya mudah. Tak adalah manusia yang paling rileks hidup dalam muka bumi ini melainkan seorang mukmin. Dia tahu benda tersebut Allah Ta'ala tak redha, dia tinggalkan. Dan perkara yang Allah Ta'ala tak redha dalam dunia ni tak banyak pun, boleh dihitung dengan jari. Boleh hitung dengan jadi maksudnya masih dalam hitungan kita. Allah Ta'ala larang makan harta orang lain, jangan berzina, jangan makan rasuah. Boleh dihitung. Yang lain tu semua halal. Jadi manusia yang paling bahagia dalam muka bumi ini adalah mukmin. Dengan syarat dia berilmu, dia beriman dan juga dia beramal dengan apa yang dia tahu. Baik, dan yang terakhir pada malam ini adalah melakukan amalan tidak mengikut keutamaan. Melakukan amalan tidak mengikut keutamaan. Ataupun kat Baitul Salam ni ada fiqhul aulawiyat. Kita ada fiqhul apa? Fiqhul muyassar. Aulawiyat ni maksudnya fiqh mengikut keutamaan. Mana satu yang patut dibuat dahulu, mana satu yang patut dibuat kemudian, kita buat kemudian. Orang yang menukar aturan aulawiyat maksudnya keutamaan, akan menyebabkan dia punya agama dan juga dunia dia porak-poranda. Orang yang menukar aulawiyat, nescaya dia punya agama dan juga dunia dia porak-poranda. Di antara tokoh yang mempopularkan fiqhul aulawiyat ni adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Walaupun ada yang setuju ataupun tak setuju dia, ini antara benda yang dia bawa, yang dia cuba popularkan, fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Jadi saya bacakan takrif yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebutkan. Dan takrif ini makul, reasonable. Dia kata apa? Wad'u kulli syai'in fi martabatih. Meletakkan sesuatu pada martabatnya. Bil adl minal ahkam wal qiyam wal amal. Sama ada dari sudut hukum hakam, perkara yang patut kita kerjakan,
dan juga beramal. Binaan ala ma'ayir sahihatin yahdi ilaiha nurul wahyi. Berdasarkan timbangan ataupun neraca yang benar berasaskan wahyu. Kita berikan sedikit contoh. Ini penyakit. Kadang pelajar tengok nak datang kelas ke nak berprogram. Ini program bertembung dengan kelas. Kalau program bertembung dengan kelas, mana patut didahulukan? Kelas patut didahulukan. Berprogram dekat universiti ataupun dekat sekolah, hukumnya adalah sunnah, boleh kita sebut sunnah, ataupun tak wajib. Harus. Bukan sunnah, harus, betul. Tapi datang ke kelas, wajib. Tak datang kelas, ponteng banyak kali, boleh diberikan surat layang. Baik, saya sebutkan beberapa aulawiyat. Yang pertama, al-ihtimamu bil aqidah awalan qabla kulla syai'. Satu, di antara bab-bab semua ni, kita ada banyak bab kan. Orang menguasai hadis ke, fiqh ke, di antara keutamaan itu mendahulukan bab akidah, pelajaran akidah. Contoh yang kedua, al-faraid qabla sunan wan nawafil. Kefarduan kena didahulukan berbanding dengan amalan-amalan sunat dan juga nawafil. Orang pergi program Qiyamul Lail, itu satu perbahasan lah, sama ada berjamaah ataupun secara solo, boleh. Dia pergi program Qiyamul Lail. Qiyam ini sebahagian tak makul ni, dekat mana-mana institut, sekolah ke atau universiti ke ataupun mana-mana. Dia buat program sampai pukul 12 malam. Program tu bagus lah, program agama. Kemudian dia suruh orang qiyam pada pukul 3 pagi, 2 pagi. Makul tak makul? Kemudian dia kata apa? Antum ni semua lemah iman. Qiyam mulai pun mengantuk. Tak, kita ini berjalan dekat muka bumi di atas apa? Sunnatullah. Tidur 2 jam, 3 jam, memanglah mengantuk. Katalah dia pergi buat, Qiyam mulai sampai, katalah 13 rakaat, ambil sunnah Nabi. Baca Baqarah, At-Tiwal itu. Baqarah, Ma'idah, Ali Imran. Kemudian subuh terlepas. 1000 kali fardu tidak akan menyamai 2 rakaat solat subuh. Buatlah macam mana pun, benda tersebut kalau dia tak buat, dia berdosa. Dia buat 2000 ke 10,000 ke Qiyamul Lail, dia tak solat 2 rakaat subuh, dia tetap berdosa. Kemudian contohnya, maslahah ammah didahulukan berbanding dengan maslahah khassah. Ayah nak pergi beli apa? Apa biasa orang lelaki suka? Rim motor Rim motor harga berapa biasa harga? 500 1000 lah, 1000. Rim motor 1000. Duit tu dia tak pakai untuk kemaslahatan umum keluarga dia, tapi dia pakai untuk diri dia sendiri. Maka kita kata apa? Benda tersebut tidak mengikut aulawiyat. Dan banyaklah beberapa contoh, dan yang terakhir saya sebutkan, di antara menolak kemudaratan dan mengambil maslahat, mana satu kita kena dahulukan? Tolak mudarat ke ataupun mengambil maslahat? Maka jawapannya adalah kita menolak mudarat, barulah kita pergi ambil maslahat. Jadi ini beberapa contoh aulawiyat yang seseorang itu kena ikuti. Ini penyakit. Bukan sekadar yang muda, kadang yang berusia pun kurang matang dalam mengatur kehidupan dunia ataupun agama. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, tak ada yang bercuti.